Okey cikgu, kita start dengan kita sambung kita punya tutorial dengan kita customize kita punya apps. Okey, tadi kita dah buat link dengan kita punya dashboard. Okey, dan sekarang kita customize kita punya app sikit. Apa yang cikgu boleh customizekan app cikgu ni? Kita pertama sekali kita tengok pada kita punya report. Okey, sebab biasanya kalau kita copy ni kadang-kadang report kita bertukar dia punya format dia. Jadi kita pergi pada automation. Okey, kita pergi kepada kita ada dua report sekarang ni, laporan ERPS Koko dan juga laporan mingguan. Okey, kita pergi pada laporan mingguan. Okey, kita klik pada jana laporan ni. Okey, dalam jana laporan ni dia ada beberapa benda lah kat belah kanan ni. Jadi cikgu cari template. Okey, cikgu tekan view, jangan tekan create, cikgu tekan view. Okey, so dia akan buka template report kita lah. Okey, tengok. Biasanya dia lari dia punya format dia, jadi kita susah nak baiki. Okey, so sekarang ni saya dah buat satu link dekat dashboard, dekat site VKS ni, template laporan. Okey, yang ni laporan cikgu. Cikgu pergi kat dashboard, cikgu buka template laporan yang original. Okey, cikgu copy. Ctrl A, Ctrl C. Cikgu pergi kat template yang ni, Ctrl A, Ctrl V. So kita replace balik kita punya report pada format yang betul lah. Kalau tak, format dia jadi lari, dia tak antik. Okay, so bila cikgu dah betulkan format ni, cikgu boleh ubah lah dia punya logo dia. So cikgu boleh delete logo ni. Okay, cikgu insert image, upload from computer. Carilah logo baru. Okay, so logo sekolah baru. So cikgu resize lah ikut keperluan. Dia automatic center tu. Okay, so nama sekolah pun cikgu tukar nama sekolah cikgu kat sini. Okay, so itu adalah cara kita customizekan laporan ni lah. Okay, so kita tengok pula laporan. Dah siap dah customize. SMK. Okay, dah siap customize dah. Cikgu boleh tutup. Okay, so pergi balik dekat EPKS ni. Jana laporan selesai. Okay, so kita pergi pula pada automation yang kedua, iaitu RPH Koko. Kita tengok pula dia punya report punya format. Okay, cikgu ambil dekat new step 2 ni. Okay, new step. Dalam new step ni ada template juga. Cikgu view template dia. Okay, pun sengit juga. Okay, sekejap Okay, so sekarang ni kita nak ubah lah template ni macam tadi juga. Okay, kita pergi kat balik kita punya dekat kita punya site. Okay, so rujukan semua dalam site ni juga saya letak. Jadi apa-apa cikgu buka site ni, cikgu ambil contoh Okay, sini ada template ERPS juga saya letak. Okay, so kita copy template asal ni. Ctrl A, copy. Ctrl C. Ctrl A, select all. Okay, Ctrl C, copy. Kita pergi dekat cikgu punya report. Ctrl A dan Ctrl V. Okay, so kita dapat template yang asal lah. Okay. Okay. Okay, kalau cikgu nak bagi dia white lagi, cikgu boleh buang margin dia. File, document setup, document detail lah. File, page setup. Okay, margin ni semua cikgu buang 0, 0, 0, 0. Okay, so dia lebar lagi lah. Okay, ni macam asal dia. Okay, tu dah siap edit. Cikgu boleh tukar lah logo dia. Delete logo ni. Insert image, upload from computer. Letaklah logo sekolah cikgu dan cikgu resize. Okay, so cikgu boleh tukar nama sekolah. Okay, dan tutup dia ni. Settle untuk yang kedua. Kita pergi balik tadi, report yang pertama tadi. Tengok dia ubah tak dia punya laporan mingguan tadi, dia punya margin. Margin ni okey dah. Margin ni dah. Okay, so settle report. Okay, kita boleh cuba isi kita punya sistem. Okay, save dulu. Okay, saya laporan mingguan, saya dah isi bomba. Jadi saya edit yang bomba ni. Saya edit sikit, membacaku. Bila kita edit apa-apa, nanti dia akan generate balik dia punya PDF dia. Okay, so kita boleh buka, try tengok open PDF dia balik. Okay, dia tak update lagi ni.
Cuba kita masuk dalam dashboard. Okey, so kita pergi pada laporan dan cuba kita refresh. Dia kadang-kadang lambat juga dia punya data dia punya link dia update. Ni pun tak update lagi. Ni bukan yang asal ni, yang ini yang lama ni. Okey, tak apa, jap lagi dia update nanti saya tunjuk balik Okey. So tapi kalau kita buka dalam kita punya drive, okey, dia punya tempat dia dalam folder nama dia app sheet. Dalam folder app sheet ni ada data, dalam data ni ada EPKS Sedas. Tengok pulang lah. Okey, yang cikgu buat nama apa, dia akan ada nama tu lah. Okey, so dalam ni ada dia punya cikgu punya file maklumat dalam ni. So dia punya laporan akan ada dalam laporan lah. Laporan Badan Beruniform Bomber dan Penyelamat. Okey, ni laporan dia. So kalau cikgu buka yang ni, dia dah update dah. Cuma link tadi dia tak update. Dia lambat sikit. Okey, so ini adalah report yang terhasil. Okey, logo pun dah tukar. Okey. Kita back balik. Okey, so kita pergi balik dekat kita punya sistem. Okey, home. Okey, so laporan mingguan settle. Kita tengok pada kehadiran mingguan. Okey, kehadiran mingguan. So tak ada apa-apa masalah kehadiran biasanya. Okey, dia isi kehadiran adalah dengan cara, okey, kita pilih pada unit. Okey, unit mana kita nak isi? Okey, bomber dan penyelamat. Okey. So, ini adalah tingkatan berapa. Cikgu scroll, ada penyumpaan pertama, penyumpaan kedua, penyumpaan ketiga. So, cikgu nak isi macam mana? Okey, cikgu tekan atas ni ada edit. Okey. So, bila kita edit, kita boleh tick siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Okey, cikgu tick lah. Okey, katakanlah minggu pertama kedua tak dapat lagi. Minggu pertama tick. Okey, ada 8 daripada 10 kot. Okey, so save. Okey, so 8 daripada 10. Okey, so cikgu back balik. Okey, cikgu boleh tengok dia punya analisis dia dalam rumusan kehadiran lah. Okey, badan beruniform tapi dia tak save lagi, dia tak sempurna lagi. Tunggu dia siap dulu ni. Okey, so kita boleh tengok dalam badan uniform, bomber dan penyelamat. Minggu pertama ada 8 orang hadir. Minggu kedua ada 4 dah pula. Okey. Back balik. Okey, keadaan uniform, bomber dan penyelamat. Oh, minggu kedua dah ada 4 dah. Okey, dia edit balik. Kita edit balik. Dia jadi no. Okey, jap. Okey, so sambung Okey, so dia ada dua. Okey, bila kita edit, kita nak isi kehadiran. Okey, so bila kita edit, kita boleh tick sebagai hadir ataupun kita tak tick sebagai tak hadir. Kalau kita biar yang dia kosong, tapi kalau kita untick balik, dia akan jadi N. Dia akan kira yang hadir sahaja dalam sistem kita. Okey, so contohnya minggu kedua kita nak update, kita kata yang ni hadir. Tapi bila kita klik ni, kita klik balik, dia tak hadir. Okey, dia akan jadi N Okey, tapi tak apa juga. Dia N ke ataupun kosong, itu dikira tak hadir. Okey, N atau kosong, itu tidak hadir. Okey, so bila kita save, okey, so dia akan kira 3 je yang hadir. Yang ni tak hadir. Yang ni semua ni tidak hadir. Sama ada N ataupun dia kosong. Okey, so bila kita pergi balik dekat kita punya menu saya makan tadi, rumusan kehadiran, kita boleh tengok pada badan uniform, bomber dan penyelamat. Okey, so yang pertama ada 8 orang yang hadir. Minggu kedua ada 3 orang je hadir. Okey, sama dengan kita punya attendance tadi lah. Okey, pada badan uniform, bomber dan penyelamat. Okey, minggu kedua 3 orang hadir, yang lain dikira tidak hadir. Okey, walaupun dia bukan N tapi dia tak hadir. Jadi cikgu tak payahlah tick. Nak jadikan N tu tak payahlah untick balik. Okey, tinggalkan je kosong, dia kira tak hadir juga. Okey, tick yang hadir saja. Okey, so settle untuk kita punya kehadiran. Okey, kehadiran cikgu boleh tengok dalam kita punya data studio. Okey, kita punya dashboard. Tutup ni. Okey, dashboard pada kehadiran. Okey, so kita refresh data. Okey, kita pergi pada kehadiran. Okey, so boleh tengok sini kalau kita ambil unit bomber dan penyelamat. Okey, so nampak di sini ada yang mana tak hadir dan yang mana hadir. Ada 3 orang yang tak hadir, 2 orang tak hadir minggu penyumpaan pertama, dan ada berapa orang tak hadir. Okey, dan dia punya keseluruhan untuk pelajar ini ada dari belakang lah. Jumlah kehadiran tahunan dia. Okey, ini rumusan. Yang ni kita akan masukkan dalam PAJSK. Okey.
Okay, so settle bahagian kita punya kehadiran. Okay, tutup kehadiran. Alamak, aku tutup dashboard pula. Reopen balik. Okay, so kita pergi balik kita punya apps. Kita home balik. Okay, kehadiran settle. Kita tengok pencapaian murid. Okay, pencapaian murid ni kita nak record. Ini siapa yang isi ni adalah guru yang akan hadir, yang membawa pelajar kepada, macam contoh ada pertandingan peringkat sekolah ke, peringkat daerah, peringkat kebangsaan. So dia bawa tim contohnya. Okay, so dia letak satu, dia kata dia bawa tim bola program bola sepak. Okay, bola sepak ni dia punya jenis dia adalah sukan permainan lah. Dia dalam kategori sukan permainan. Okey, peringkat dia mungkin cikgu bawa peringkat pada peringkat negeri. Okey, jadi kita tambah siapa pelajar yang dibawa. Okey, contohnya kita tambah pelajar tingkatan 5, kelas proaktif. Budak ni yang dibawa. Jadi tambah pencapaian dia. Johan lah ke, Johan ke, naik Johan ke. Sebab dia bergantung pada pelajar jugalah. Kalau dia bawa program tu ada seorang di Johan, ada seorang naik Johan. Jadi kita based on pelajar, berapa pencapaian pelajar tu. Tapi kalau bola ni satu tim lah kan. Jadi Johan, kita Johan. Okey, save. Okay, so kita letak lagi satu orang dia yang bawa. Okay, contoh tingkatan 5, kelas optimis. So nama dia ni, pencapaian dia pun Johan. Okay, save. So ada 2 orang, kita save. Okay, jadi ini adalah dia punya pertandingan yang disertai. Jadi guru yang isi ni adalah guru yang membawa pelajar ni lah. Kalau guru bola sepak yang bawa, dia akan isi lah pencapaian pelajar ni. Jadi dalam kita punya dashboard, kita akan boleh tengok dashboard aku tadi. Dashboard kita boleh tengok pencapaian pelajar kita. Okey, jap. Yang ni tak refresh lagi. Refresh data. Ada bola sepak. Okey, maknanya pelajar ini bola sepak. Dia pergi program bola sepak, tapi dia daripada unit pingpong. Dia menyertai kelab lain, sukan lain, tapi dia wakil sekolah bola sepak pun boleh juga. Jadi nama dia ada kelas Johan. Okey, jadi contohnya kalau guru kelas lah. Okay, guru kelas nak isi PAJSK, guru kelas boleh sort dia punya pelajar dia saja dan download data. Okay, download data. Jadi dia akan dapat lah pelajar dia ni unit pingpong. Okay, Johan, dia main bola sepak. Okay, so basically pencapaian pelajar kita dah selesai. Okay, so kita pergi balik dekat kita punya apps. Kita tengok pula bahagian jawatan kuasa unit. Okay, jawatan kuasa unit ni kita nak masukkan AJK lah. Okey, AJK bila kita dah buat lantikan, jadi kita dah daftar AJK. So kita pergi contoh bomba dan penyelamat. Okey, kita add jawatan pengurusi. Okey, jawatan ni cikgu boleh customkan dalam kita punya Google Sheet tadi. Kita punya data kurikulum utama ni ada jawatan kat sini. Di sini cikgu boleh customkan dia. Apa jawatan yang ada dalam cikgu punya sekolah lah. Dia start sekolah mungkin dah ada beza-beza sikit. Okey, so kita customkan dia. Nombor ni jangan lupa. Nombor ni ranking jawatan. Jadi nanti kita susun jawatan tu ikut ranking nombor ni. Jadi tak adalah jawatan jadi bersepah-sepah. Okey, so kita pergi balik dekat kita punya apps. Kita letak pengerusi tingkatan 5. Okay, kalau ada gambar letak gambar, kalau tak ada gambar tak payah letak gambar. Okey. So ada gambar, upload gambar, save. Okey, kita add lagi jawatan naib pengurusi. Okey, tingkatan 5. Nama siapa? Nama ni pula Rafiq. Okey, upload gambar. Upload gambar. Save. Yang tadi kita upload gambar juga. Jadi kita upload gambar. Okey, save. Okey. So back balik. So kita boleh tambah lagi orang, ataupun kalau nak berhenti sini dulu, just cikgu berhenti dulu, tak apa salah, nanti kita boleh tambah lagi. Okey, so ini adalah jawatan untuk unit beruniform. So jawatan ni akan ada dalam kita punya dashboard juga. Okey, cikgu pergi pada organisasi. Okey, so pergi pada organisasi, akan keluarlah. Okey, so kita boleh sort unit bomber. So dia akan susun ikut jawatan dia. Okey, ini pelajar-pelajar dia. Kalau cikgu sekolah nak cikgu unit nak download pun dia boleh export je page ni jadi PDF. Jadi dia dapat dah catat organisasi ni. Okey, dan sini
export, bukan, share. Ni kita download report. Okey, select page, ambil bahagian organisasi saja, download. So dia akan download page ni dalam bentuk organisasi lah. Apa nanti video part 3 nanti kita ajar macam mana kita nak customkan sikit kita punya dashboard. Okey. So download lah organisasi dia. Kalau dia dah full dah, maknanya dia dah ada pengurusi, naik pengurusi, isi user, jadi settle dah dia punya organisasi sekolah. Pandai-pandai dia lah nak edit-edit yang lain-lain ni kan. Tapi kita dah sediakan dia punya template. Okey. Gambar pun dah ada. Jadi kalau dia nak akses kemudian pun boleh akses. Jadi apa perlunya kat sini? Okey, biasanya hari tahun guru-guru akan ambil markah ni lah. Guru-guru kelas, kalau dia tengok sekolah, ada sekolah dia guna guru unit yang akan isi PJSK, ada sekolah dia guna guru kelas yang akan isi PJSK. Jadi bergantung, kalau guru kelas akan isi, dia boleh sortkan pelajar proaktif saja nak tengok. Okey, so dia akan keluar semua senarai pelajar proaktif yang ada jawatan dalam unit. Jadi cikgu boleh asingkan. Okey, so kita pergi kepada settle bahagian unit, kita balik kembali kepada kita punya sistem tadi. Baik balik, kita tengok sini ada lagi extra curriculum. Okey, extra curriculum, bukan extra co-curriculum. The extra curriculum sebenarnya. Jadi extra curriculum salah ni. Okey, save. Okey, extra curriculum ni dia adalah kalau penlibatan pelajar ni dalam aktiviti curriculum, tapi diberi markah dalam PAJSK. Okey, contohnya dia jadi wakil pelajar untuk bacaan doa, bacaan ikrar. Jadi dia punya markah dia sendiri, jadi kita isilah. Cikgu yang tak tahulah siapa nak isi, cikgu yang terlibat lah akan isi benda ni. Contohnya dia kata, dia pengawas sekolah. Dia dalam pengawas sekolah pun dia ada dalam, dia ketua tingkatan pun. Okey, contohnya dia kata dia pengawas sekolah. Okey, so new. Okey, jadi cikgu pengawas sekolah akan add siapa yang pengawas sekolah ni. Okey, contohnya 5 proaktif. Okey, budak ini adalah pengawas sekolah. Okey, contohnya dia pengerusi ataupun ketua pengawas. Okey, jawatan dia ketua pengawas. Okey, save. Okey, ini pengawas sekolah. Okey, so boleh tambah lagi. Okey, tingkatan 5, katakanlah kelas optimis pula. Nama dia Ayuni. Okey, so ini adalah penolong. Ketua, save. Okey, dah siap ni, cikgu boleh save ni. Dan kita adalah data untuk pengawas sekolah. Jadi bila nak tambah, dia boleh klik sini dan tambah lagi lah siapa pengawas sekolah dia. Jadi data ni dikumpul dan cikgu boleh akses dalam dashboard kita juga. Dalam bahagian extra curriculum. Okey, so kita pergi refresh data. Okey, so ada 2 orang pengawas sekolah yang dah hadir dalam ni. Jadi super juga macam tadi, siapa yang akan key in benda ni dalam PJSK akan boleh sort lah. Selalunya guru kelas lah yang akan sort benda ni sebab dia tak ada kaitan dengan unit ni. Jadi dia guru kelas yang akan isi biasanya. Sebab dia dalam bahagian kelas dia ada isi dia punya pencapaian extra curriculum dia. Jadi kita akan sort ikut kelas proaktif. Dia akan keluarlah senarai semua pelajar-pelajar proaktif yang ada jawatan. Jadi kita isi untuk pelajar ni lah jawatan dia. Jadi markah tambahan. Jadi kalau ada 3 jawatan, carilah dia punya rumus dia panggil apa? Lupa pula. Average. Carilah average dia. Okey, selesai bahagian extra curriculum. So, enrollment dah ada, laporan ada, kehadiran pencapaian ekstra organisasi. Okey, last kali kita ada RPH Koko lah. RPH Koko ni bergantung kepada sekolah. Sekarang ni tak ada RPH lagi, dia akan jadi error gini lah. Jadi cikgu isilah RPH Koko. Okey, pergi home. Okey, RPH Co-Curriculum. Okey, so RPH Co-Curriculum ni bergantung kepada sekolah. Jadi yang kalau ini macam saya buat ni untuk saya punya sekolah. Jadi sekolah saya mengamalkan seorang je akan buat RPH. Contohnya Cadet Bomber buat, ketua dia buat RPH. Jadi dia isilah perjumpaan pertama, tarikh bila, tempoh masa 1 jam ke, tajuk aktiviti dia apa, membaca, ada objektif. Okey, tambahlah objektif. Okey, ada aktiviti, ada rumusan, masuklah civic dia apa benda, kebat dia. Okey, so save. Simple je, kita buat simple je. Kalau cikgu nak tambah item, cikgu tambahlah. Macam mana nanti cikgu tambah dan cikgu kena tambah dalam kita punya laporan lah. Tambah item. Jadi bila cikgu dah isi dalam ni, guru-guru lain dalam unit yang sama boleh download RPH dia daripada ni lah.
Okey, so ada satu RPH. Minggu pertama dah ada RPH, satu RPH. Cikgu-cikgu sekolah dia boleh download RPH Coco daripada kita punya dashboard. Okey, so buka, ada dah. RPH yang pertama dah ada di sini. Jadi cikgu dia boleh download, dan RPH ni kena hantar dalam RPH utama kan, dalam RPH harian kan, hari Rabu. Jadi dia boleh, sama ada dia nak print screen ke, dia nak pandai lah macam mana nak bagi link ni ke. Link ni pun dia boleh bagi juga. Copy link ni letak dalam RPH utama. Jadi ada dah RPH Coco untuk minggu 1 dalam RPH sekolah. Okay, settle bahagian RPH. Okay, so settle dah kita punya setting program. Okay, basically tak ada masalah isu. Benda ni akan run. Kita punya laporan akan bertambah dari masa ke semasa. Okay, pencapaian pun akan bertambah, kehadiran pun akan bertambah lah sini lah. Kita boleh tengok balik kat sini. Okay, kita boleh sort ikut unit tadi kan. Jadi bomba. Okay, so kita berhenti sampai sini dulu. Nanti kita sambung dengan tutorial yang ketiga untuk kita customkan kita punya dashboard. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.